Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni dapat kita bertemu untuk kali yang kelima. Kalau campur yang tahun lepas punya lah. Tahun lepas datangnya saya di sini sebagai tetamu, tapi kali ni saya datang sebagai tuan rumah juga. Dah jadi orang sini lah. Belakang tu je rumah saya sekarang. Maka oleh kerana dah jadi tuan rumah dah, boleh lah mengaku tuan rumah. Baru 2 bulan mengaku dah. Maka nak tak nak kita kena buka kitab lah. Sebelum ni kita ambil tajuk-tajuk tertentu. Kali ni taklah, kali ni kita akan buka kitab. Maka lepas bincang Haji Wan, macam-macam kitab yang dipilih adalah kitab Minhajus Salam. Ni kitab saya ni, Minhajus Salam, ataupun yang Rumi dia macam ni. Yang Rumi dia macam ni. Yang mana kitab Minhajus Salam ni karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Amil Al-Fadil Al-Kamil Al-Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi Al-Sambawi, ahsanallahu ta'ala ilaih wa ghafara lahu wa liwalidayhi, amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan baca kitab ni. Kitab ni dia agak ringkas, permulaan sedikit berkaitan dengan akidah. Dalam, kalau saya tengok yang Jawi lah, yang Jawi 1 muka, 2 muka, 3 muka, 4 muka, 5 muka, 6 muka. 6 muka surat, 1 sampai 7 tu 6 muka. 2 sampai 7. 1 tu tajuk aje. 6 muka surat, lebih kurang 3 lai, membicarakan tentang pegangan secara ringkas. Kemudian masuk bab fiqh, bab fiqh, masuk bab fiqh sehingga panjang. Bab fiqh paling panjang. 25 perkara yang membatalkan puasa, 40. Ujung-ujung dia sedikit membicarakan tentang tasawuf. Saya tengok yang Rumi lah. Yang Rumi lah tengok. Rumi tu kalau muka surat pertama tu membicarakan tentang pegangan akidah. Kemudian pada muka surat 13 tu cerita pasal kerasulan Nabi. Muka surat 12, 11, 12, itulah. Kemudian muka surat 18 tu yang Rumi tu masuk bab fiqh, masuk bab fiqh, sehinggalah muka surat 130 lebih. 130 lebih tu masuk berkaitan dengan tasawuf sikit. Riak macam mana, riak jali, riak khafi, kita tentang takabur, taubat, tasawuf lah. Jadi akidah sikit,
Fiqh banyak, tasawuf sikit. Tu style dia. Macam mana pun perkara-perkara penting tu kita akan syarah panjang sikit. Biar lepas fardu ain. Kitab kita Minhajus Salam. Baik. Kita mula hari ni. Sebelum baca kitab, ada di atas sekali tu, kitab ni kitab Jawi je ada. Kitab Rumi tak ada. Saya cari-cari tak jumpa. Sekejap, cuba cari dulu. Dulu tak ada Rumi ni. Tak ada. Tak ada. Maka saya baca je lah. Satu ayat aja. Yang ni, yang ada dalam kitab Rumi, atas sekali Bismillah. Kan? Sebenarnya kalau kitab Jawi, atas Bismillah ni ada lagi ni. Yang tak ada dalam kitab tu. Kenapa? Padahal tulis je lah. Kan? Tapi tak tulis. Apa yang kat atas sekali? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang atas sekali sebenarnya. Atas Bismillah tu. Maksud dia, sesiapa yang Allah nak kebaikan baginya, maka diberi faham agama. Yufaqihu fiddin, diberi faham agama. Jadi kita belajar-belajar ni nak faham agama lah. Bila kita faham agama, tanda Allah nak bagi kita kebaikan. Antara cara kita nak faham agama, cara yang paling masyhur dengan cara belajar untuk faham agama. Ada cara lain. Ada nak faham agama, wahyu. Wahyu juga boleh faham agama. Tapi kita memang tak terima wahyu lah. Wahyu ni Nabi dan Rasul. Dan antara boleh faham agama juga, bila sebut agama tu, dari segi akidahnya, dari segi fiqahnya, dan dari segi tasawufnya lah. Itulah agama. Dan cara untuk menerima agama, wahyu. Daripada wahyu. Cara untuk menerima agama juga boleh dengan cara belajar. Yang kita dua ni, belajar. Cara menerima agama juga boleh dengan cara majzub. Allah bagi macam ilham, terus faham. Tapi biasanya lepas tu jadi gila. Masuk gila tu kita kata dia gila. Dia macam tiba-tiba faham. Tak tahu dia macam blur macam tu. Tapi dia faham agama. Sekali dia cakap pasal agama, ustaz pun kalah. Lepas tu dia jadi kita balik makan sampah-sampah. Kita nak yang mana? Nak wahyu? Tak boleh dah. Nabi kata dia penutup segala Nabi. Nak faham agama. Nak majzub? Saya tak mau. Yang pertama, majzub ni Allah bagi faham. Dan tak boleh hajar orang pula tu. Tak boleh. Sebab dia dapat pun dengan cara bukan cara biasa. Dia faham agama, agamanya betul, tapi tak boleh dia ajar orang. Tak boleh. Hanya satu cara je yang tinggal, iaitu belajar. Jadi man yuridillahu bihi khairan, kalau Allah nak bagi kita jadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah bagi kita faham agama. Nak tak nak, satu cara je, belajar. Belajar pula untuk faham agama macam-macam cara. Boleh dengan cara baca Quran hadis, kemudian kita faham. Boleh? Mampu ke kita? Berapa Quran yang kita nak baca? Berapa hadis yang kita nak kena hafal? Tak mampu juga. Antara cara untuk kita belajar adalah dengan cara belajar kitab para ulama. Yang ulama ni mempunyai ilmu-ilmu alat, mempunyai kelayakan, maka dia karang kitab. Bila dia karang kitab, kita baca kitab dia. Maknanya kita belajar agama. Kena faham benda tu. Zaman sekarang ni zaman yang nak belajar agama daripada Quran dan hadis. Kita kena faham dulu kenapa kita belajar daripada kitab ulama. Sebab kita tak mampu nak ambil daripada Quran dan hadis. Tak mampu kita nak cerna. Tak mampu kita nak ambil daripada sumber. Banyak lemahnya kita ni. Iman lemah, amal lemah. Maka kita tak mampu untuk ambil, bimbang Quran hadis cakap lain, kita faham lain. Macam yang itulah, yang kecoh-kecoh tu kan. Nabi belah kanan, ulama ataupun tugu belah kiri. Nak ikut kanan ke nak ikut kiri? Kita nak ikut pahaman yang dipaham oleh para ulama, kerana mereka mempunyai kelayakan untuk faham. Nanti kita faham, kita tersalah faham, bukan? Kita nampak Nabi ikut kanan, rupanya sebenarnya Nabi ikut kiri. Mungkin kita nampak Nabi ikut kanan, tapi sebenarnya Nabi suruh ikut kiri, aku je ikut kanan. Boleh jadi, kita tak tahu. Maka kita nak ikut siapa? Memanglah ikut Nabi. Kita ikut ulama yang ikut Nabi.
Jadi kita nampak seperti ikut ulama, tapi sebenarnya kita ikut Nabi. Jadi kena faham kat situ tu. Sebab kita tak mampu. Nak baca kitab ulama pun tak mampu. Tak percaya, cuba baca tanpa belajar. Pun tak mampu. Macam mana nak baca daripada Quran, nak ambil daripada Quran. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Kalau Allah nak bagi dia faham agama, boleh dengan 3 cara. Wahyu, belajar, dan Allah bagi ilham laduni ke apa ke. Okey, dan kita secara umumnya akan belajar. Maka nak belajar, boleh belajar dari berbagai-bagai cara. Maka cara yang paling selamat, cara belajar melalui ulama, yang mana ulama ni semua dia, orang iktiraf. Maka kita belajar daripada dia. Kita ikut jejak langkah dia, selamatlah kita sebab dia dah selamat lama dah. Jadi kalau kita tak perlu ambil risiko menggunakan cara yang lain. Pakailah cara orang yang dah selamat. Malah dalam bisnes pun kita buat gitu. Dalam bisnes, kita ikut je orang yang dah berjaya bisnes, mesti berjaya. Ikut je dia. Malah ada orang dia ikut sampaikan cara cakap, cara jalan bisnesmen yang berjaya. Sebiji-sebiji dia tiru, maka dia berjaya. Dia tiru macam mana? Mula-mula bisnes macam mana? Kecil-kecilan ke, besar-besaran ke, macam mana? Dia tiru sebiji-sebiji. Sain pun dia tiru nak sama. Cara berjalan, cara cakap, cara segala-galanya dia tiru bisnesmen yang telah berjaya, maka dia berjaya. Sebab kita ikut orang yang dah berjaya, kita berjaya. Dunia lah. Akhirat kita ikutlah akhirat yang dah berjaya, para ulama. Kitab yang dibaca sehingga hari ini. Kita kalau karang kitab agak-agak, kita hidup lagi orang tak baca dah kitab kita. Mula-mula tu mungkin orang beli lagi. Kita duk hidup, duk ada hidup lagi, orang dah tak baca dah kitab kita. Para ulama dah meninggal lama dah, orang duk baca lagi, menandakan ada keberkatan dekat kitab ni. Habis. Itu syarah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan dalam agama, maka Allah bagi dia faham. Siapa yang belajar, makanya Allah nak bagi kebaikan pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang bersifat Rahman, lagi bersifat Rahim juga. Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana kitab, kita akan dapati mesti para ulama yang mengarang kitab, dia mesti mula dengan bismillah. Mana-mana kitab. Dan dia akan terjemahkan dengan nama Tuhan yang bersifat Rahman, lagi bersifat Rahim juga, ku mulai kitab ini. Dia mulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dia beramal dengan satu hadis yang sangat masyhur. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Hadis itu sangat masyhur. Sebab tu semua ulama yang mengarang kitab dimulakan dengan bismillah. Apa maksud dia? Kullu amrin zibalin, setiap pekerjaan yang ada nilai syarak. La yubda'u, setiap pekerjaan yang ada nilai syarak. Dia panggil setiap pekerjaan yang ada nilai syarak. La yubda'u, yang tidak dimulai, fihi, padanya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka abtar. Wa fi riwayatun, pada riwayat yang lain, fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Apa dia abtar? Apakah dia abtar? Abtar ni, abtar, aqta, ajzam hampir dekat mana, iaitu terpotong, hampir. Kullu amrin zibalin, setiap pekerjaan yang ada nilai syarak, bukan perkara makruh, bukan perkara yang lekeh-lekeh, mesti mula dengan bismillah untuk dapat keberkatan. Tu ulama letak bismillah awal-awal lagi. Tetapi kalau pekerjaan tu, perkara itu perkara yang lekeh-lekeh, ya, ataupun perkara yang haram bismillah lah. Nak mencuri bismillah, haram lah kan. Perkara yang makruh bismillah, ataupun perkara yang kotor-kotor atau hina juga tak dituntut untuk bismillah. Contohnya kita tengah gaul tanah dengan tai, dengan najis, nak buat baja, tak sunat bismillah, sebab dia perkara lekeh. Kita panggil perkara lekeh. Jadi gaul aja,
Tak sunat bismillah. Contohnya gatal, nak garu, bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat. Tak sunat. Kerana perkara tu perkara lekeh dia panggil. Perkara haram, bismillah, haram lah hukumnya. Perkara makruh, bismillah, makruh lah. Perkara yang lekeh tidak disunatkan untuk bismillah. Jadi perkara itu ada nilai syarak, baru sunat bismillah. Antaranya apabila ada nilai syarak, jika tak bismillah, fahuwa abtar. Kita biasa baca inna syani'aka huwal abtar. Abtar dengan maksud terpotong, terputus. Orang Mekah dia kata Nabi, dia ejek Nabi abtar. Abtar orang Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi tak ada anak lelaki. Bila tak ada anak lelaki, dia tidak menyambung keturunan tau. Anak perempuan ni dia mati keturunan kat situ. Habis di situ. Walaupun ada cucu cicit, dia tak sambung kok anak lelaki. Dia sambung kok anak perempuan. Maka Nabi ni habis dah. Anak lelaki tak ada. Maknanya keturunan itu tidak disambung. Dikira gitu. Maka para musyrikin dia kata Muhammad abtar. Muhammad terputus. Maka turunlah ayat inna a'tainakal kautsar. Bahawasanya ya Muhammad, kami hadiah adakan kamu kautsar. Ada riwayat mengatakan telaga Kausar, ada riwayat mengatakan nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka semayanglah dengan nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Okey, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang cakap engkau tu abtar terpotong, mereka itulah yang terpotong sebenarnya. Iaitu musyrikin, dia terpotong, anak-anak dia tak boleh bantu dia pun dekat akhirat nanti. Dia panggil abtar. Wa fi riwayatin fahuwa akhta, terpotong. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Ajzam juga lebih kurang samalah, terpotong juga. Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam. Wal juzam, ajzam tu, wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta perlindungan darimu daripada sopak, baras, junun, gila. Apa dia? Juzam. Ajzam tu dia macam kusta. Penyakit dia, bila kena penyakit, jatuh, daging tu jatuh satu-satu, gugur. Jadi sesiapa yang tak baca bismillah di awal apa-apa perbuatan yang ada nilai syarak, menulis ke, mungkin buat sesuatu kerja, maka dia akan terjatuh macam penyakit kusta jatuh, daging jatuh satu-satu. Sebab itulah para ulama dia memulakan kitab dengan bismillah kerana nak dapat berkat. Kitab yang berkat tandanya dibaca sampai sekarang. Ilmu yang berkat tandanya dapat diamalkan. Rezeki yang berkat tandanya lagi banyak rezeki, lagi bertambah kebajikan. Umur yang berkat tandanya lagi banyak umur, lagi banyak kebajikan dapat buat. Itu berkat. Keluarga yang berkat maknanya lagi bertambah keluarga, lagi bertambah anak menantu, lagi bertambah kebaikan dari segi agama. Jadi sebab tu jangan lupa bismillah. Satu. Alhamdulillah. Sambung lagi. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Artinya, segala jenis puji itu tertentu bagi Allah. Puji je mesti bagi Allah. Akan sebagai puji yang menyempurnakan sebut akan segala nikmatnya dan membangsakan akan penambahannya. Jadi Allah jatuh. Biar dia jatuh. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah sebagai puji yang menyempurnakan sebut akan segala nikmat. Macam mana nak sebut ni? Segala puji bagi Allah, segala puji itu tertentu bagi Allah sebagai puji yang menyempurnakan sebut. Maknanya semua pujian semua kembali kepada Allah dan membangsakan akan penambahannya dan mengganjarkan ataupun mencukupkan nikmat tu. Apa maksud segala puji tertentu? Mari kita tengok. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maksudnya semua pujian semua kembali kepada Allah.
Dalam kitab-kitab yang agak besar sikit, dia bahagikan puji ni 4. Saya cakap secara ringkas je lah. Kerana dia panjang bab puji ni. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji makhluk bagi makhluk. Secara ringkas. Sebab dia tak sebut apa-apa kat sini. Yang pertama, puji Allah bagi Allah. Dengan maksud Allah memuji dirinya sendiri, kan? Dalam Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Itu kalamullah. Maknanya Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji diri sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Ayat Quran tu. Maka dirikan sembahyang sembah aku. Dengan maksud Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Itu maksud segala puji itu semua bagi Allah. Bila Allah puji dirinya sendiri, maka Allah puji Allah. Okey. Yang kedua, Allah puji makhluk. Bila Allah puji makhluk, sebenarnya kembali pujian tu pada Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung. Dalam Quran kata Nabi kita ni sangat berbudi pekerti. Nampak macam Allah puji Nabi? Tidak. Sebenarnya kembali pujian tu pada Allah. Sebab apa? Sebab siapa yang cipta? Siapa punya owner? Siapa tuannya? Siapa Tuhannya? Allah. Maka puji hamba, Allah puji hamba sebenarnya kembali balik kepada Allah. Macam kita kata apa? Wali, inna awliyaullah. Wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah ni dia tak takut melainkan pada Allah aja dia takut. Tu ayat Quran. Memuji wali-wali. Sebenarnya Allah puji dirinya sendiri. Ataupun pujian itu kembali kepada Allah balik. Kembali balik kepada Allah. Allah puji Nabi Ayub. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku yang banyak taubat. Iaitu Nabi Ayub. Dimatikan anak Nabi Ayub, Nabi Ayub sabar. Kena menyakit macam-macam, Nabi Ayub sabar. Allah puji dalam Quran. Sebenarnya Allah puji dirinya sendiri juga. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, pujian tu kembali pada Allah. Allah puji kepada hamba-Nya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha pada Allah, Allah redha pada mereka, para sahabat. Maknanya Allah puji para sahabat. Sebenarnya pujian tu kembali balik pada Allah. Dan Allah owner, Allah tuan. Jadi kalau katakanlah kita bapa puji anak, sebenarnya puji diri sendiri. Kan? Mak puji anak dalam ramai anak-anak ni, yang itu yang tu lah yang bawa ambil periksa tu, yang cerdik sekali, ya Allah, dah lah cerdik baik. Siapa? Anak aku. Mana dia puji diri dia sendiri. Dia puji diri sendiri. Jadi Allah memuji para sahabat, memuji makhluk-makhluknya, sebenarnya Allah puji dirinya sendiri. Yang ketiga, puji sesama makhluk. Yang ketiga, puji sesama makhluk. Makhluk puji makhluk. Kita sama-sama puji kita. Sebenarnya kembali pada Allah. Sebab tu kita disuruh bila orang puji sebut apa? Alhamdulillah. Tapi kita pelik kadang-kadang. Bila kita sebut, kita puji Alhamdulillah. Amboi, makan pong ni. Orang puji dia punya seronok. Bukan seronok. Bila orang puji kita, kita hendaklah Alhamdulillah. Kerana apa maksud Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kau puji aku pun sebenarnya Allah yang tentukan. Kudrah dan iradah Allah. Allah yang takdirkan. Aku ni hamba, Allah tu tuan. Kau puji aku pun semua kembali pada Allah. Sebab tu Alhamdulillah. Jadi adakah kita boleh dibenarkan untuk memuji sesama kita? Boleh. Nabi pun ada puji para sahabat. Cuma hati-hati dalam pujian. Kerana ada pujian yang tak dibenarkan. Nabi pernah larang para sahabat untuk puji kawan dia. Sebab Nabi kata, engkau telah letak pisau dekat leher dia. Bila puji tu, sebab apa? Jenis makan puji. Makan pom meletup. Jadi kalau orang tu jenis makan puji gitu, kita puji dia lagi lain macam, kembang dia lain macam, tak boleh puji. Tak boleh puji orang macam ni. Nabi marah. Nabi tak bagi puji orang yang bila puji dia akan, kita tahu dia tu macam mana. Maka tak boleh puji orang macam ni. Tapi kalau kita puji orang tu dikembali balik pada Allah. Dikembalikan pujian tu pada Allah. Lagi banyak puji, lagi bagus orang macam ni. Jadi puji ni boleh. Boleh. Cuma bagi orang yang mengembalikan pujian tu pada Allah. Kalau orang tu yang kembang terapung sampai terbalik, sampai meletup, tak boleh puji dia.
Kerana Nabi kata engkau telah meletak pisau di lehernya kalau puji. Tak boleh. Hati-hati dalam pujian. Malah bahaya lagi puji ni bila kena penyakit ain, lagi masalah. Lagi masalah. Takut kena penyakit ain, penyakit satu sihir yang terjadi tanpa disedari. Bila kita puji seseorang dengan pujian yang sehingga melupakan Allah, cara puji itu, maka automatik terjadinya satu sihir yang dipanggil ainun, mata, tanpa disedari. Maka tiba-tiba apa yang terjadi itu, apa yang akan terjadi dekat orang tu, kalau orang, dia akan jadi sakit. Dia akan jadi, kalau ada nikmat kat orang tu, dia akan jadi hilang nikmat tu, terbakar. Sihir, macam sihir. Ain ni betul. Ain ni ada hadis menceritakan ain ni ada. Ain ni wujud, sihir yang tanpa disedari. Bila puji orang, pasti lapik dengan nama Allah. Subhanallah, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Ayat surah apa? Lupa. Nabi Sulaiman, cerita Nabi Sulaiman tu. Nabi Sulaiman dengan Balqis. Bila terkejut Balqis apabila Nabi Sulaiman dapat bawa singgahsana tu. Terkejut dia tengok, wah ini. Terkejut, pujinya Ratu Balqis ni dekat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini semua daripada Tuhan aku, kau jangan puji lebih-lebih. Semua daripada Tuhan. Nak melihat sama ada aku ini bersyukur atau aku ini tak bersyukur. Jadi pujian tu akan boleh jadi satu penyakit lain pula. Kalau baby comel sangat kan, kita puji, tiba-tiba menangis, sakit ni. Ain memang wujud. Puji Allah bagi Allah, puji Allah bagi makhluk, puji makhluk sesama makhluk, semuanya kembali kepada Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi Allah. Itu ria-ria lah. Makhluk puji Allah, memang kembali kepada Allah lah, dan memang puji Allah. Kita baca wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh. Puji Allah lah tu. Maksud kita memuji Allah secara direct. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Alhamdulillah, kita puji Allah direct. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua kita puji Allah direct. Maka dengan maksud pujian tu hanya untuk Allah. Jadi kalau Allah memuji dirinya sendiri, maknanya Allah puji diri. Puji tu kembali pada Allah. Allah puji makhluk, makhluk tu Allah tuannya, maka puji Allah juga. Makhluk puji sama-sama makhluk, kembali kepada Allah. Sebab makhluk tu owner, tuannya adalah Allah juga. Kita puji sama kita pun sebenarnya kembali pada Allah. Kita puji Allah sebenarnya memang untuk Allah. Jadi semua pujian untuk Allah. Ini yang dimaksudkan dengan dalam kitab kita ni, alhamdulillahi hamdan. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Maksud tertentu tu apa? Semua jenis puji, segala jenis puji. Janji namanya puji, semua kembali pada Allah. Tu je, nak syarah tu je. Kok mana kau nak pun, kalau nama puji kembali pada Allah. Kita puji sama kita pun untuk Allah. Kita puji Allah pun memang untuk Allah. Allah puji dia diri sendiri pun untuk Allah. Allah puji makhluk pun sebenarnya untuk Allah. Itu maksud segala puji itu tertentu bagi Allah. Tertentu bagi Allah. Okey? Wassalatu wassalamu. Selawat dan salam ala sayyidina Muhammadin salatan takunu indaka mardiyah. Saya punya tak ada baris. Rumi rupanya ada baris. Senanglah baca. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan takunu indaka mardiyah. Dan rahmat Allah dan peselamatnya. Rahmat Allah dan peselamatnya. Apa tu? Wassalatu wassalamu, selawat dan salam. Peselamatnya tu keselamatan. Selamatnya. Ala, ke atas, Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad. Salatan, akan sebagai selawat. Takunu indaka mardiyatan, yang ada pada engkau redakan. Kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam, kerana selawat dan salam tu akan kembali kepada kita balik.
Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin. Siapa yang selawat kat Nabi sekali, Allah akan selawat kat dia 10 kali. Jadi kita selawatlah atas Nabi banyak-banyak, sebab selawat kita akan dibawa oleh malaikat yang khusus. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nabi kata, engkau selawat ke atas aku kerana akan ada malaikat khusus bawa selawat tu bagi kat aku nanti. Setiap selawat banyak-banyak. Selawat direct akan Nabi tahu kita selawat kat dia. Cuma kalau kita perhati sedikit, wassalatu wassalamu, selawat dan salam. Kalau kita tengok karangan-karangan para ulama, pasti dia akan bergandingkan selawat dan salam. Maka kita dapat pelajaran di sini, makruh menunggalkan selawat. Menunggalkan selawat. Maksudnya maksudnya kita selawat tanpa salam. Ayat dia gini. Makruh menunggalkan selawat, selawat saja tanpa salam makruh, kecuali selawat yang diajar oleh Nabi yang tak ada salam pun. Itu tak makruh. Jadi kalaulah kita kata kita selawat tanpa salam, maka hukumnya makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Ada tak salam? Tak ada. Maka hukumnya makruh. Dia mesti ada salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Adakah salam kat ujung? Boleh. Dia mesti ada selawat dan salam. Jika menunggalkan selawat saja, hukumnya makruh, kecuali dalam hadis Nabi ajar kita selawat gitu. Nabi pernah ajar selawat tanpa salam. Pernah. Nabi ajar, bila sahabat tanya macam mana selawat yang terbaik, Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Saya panggil selawat Ibrahimiyah. Kalau kita cari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada salam lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tak ada. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, tak ada pun salam. Kan kata makruh, kan sebut tadi. Makruh menunggalkan selawat tanpa salam. Selawat saja tak ada salam, makruh, kecuali Nabi sendiri yang ajar. Man qala yaumal jum'ati 80 marrah. Sesiapa yang baca ni 80 kali pada hari Jumaat. Baca macam mana? Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi. Ada salam? Tak ada. Okey. Ghufira lahu dhunubu 80 sanatan. Diampunkan dosa 80 tahun. Sekarang ni kan makruh selawat saja tanpa salam. Nabi sendiri ajar tak makruh. Jadi kalau kita kumpul ada lebih kurang tak sampai 10 pun selawat yang Nabi ajar tanpa salam. Sikit je. Saya tak ingat ada berapa, 5-6 gitu je. Jika ada hadis selawat tanpa salam, maka silakan, tak makruh. Tapi kalau selawat tu Nabi tak ajar gitu, tanpa salam, hukumnya makruh. Macam-macam lah selawat tafrijiyah kan, salatan macam mana salat tafrijiyah macam mana? Allahumma salli salatan kamilatan. Biasalah masa nak tu lupa lah, standard lah tu. Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli salatan kamilatan, tak ada lagi kan. Wasallim, ada dah. Wasallim salaman, cukup. Panjang sambung lah. Maksudnya selawat tu tak makruh dah. Sebab ada Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman. Dah ada salam. Carilah mana-mana selawat yang kita duk amal ada tak salam. Kalau tak ada, tambah. Ataupun ada tak salam. Kalau tak ada, cari hadis. Kalau jumpa hadis yang memang tak ada salam, terus. Jika tak ada salam, tambah salam. Tambah salam. Makruh hukumnya. Selawat tanpa salam. Wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayatil munifiyati. Betul? Ya, tengoklah ya Rumi, saya tengok yang jawab. Zawil hidayatil munifiyati wal manaqibir rafi'ati. Artinya
dan atas keluarganya, atas keluarga Nabi, dan segala sahabatnya, sahabat Nabi yang mempunyai petunjuk tu yang amat besar, dan segala perangai yang baik yang amat tinggi. Dan jangan lupa selawat dan salam, jangan lupa ke atas sahabat, jangan lupa ke atas keluarga Nabi dan para sahabat. Kalau tak ada para sahabat tu, biasanya selawat tu selawat Syiah. Dia memang tak suka sahabat. Jadi jangan lupalah kalau nak selawat, adalah juga tambah keluarganya dan sahabat. Wa ba'du. Apa ba'du? Ba'du tu dan kemudian daripada itu. Cara kitab kita wa ba'du, ataupun kadang-kadang amma ba'du. Kadang-kadang dalam khutbah mesti ada amma ba'du. Sebenarnya wa ba'du, amma ba'du tu sama aje. Maksudnya dan kemudian daripada itu. Tu maksud dia. Apa maksud dan kemudian daripada itu? Tak ada nak beritahu and then gitu je. Tu je nak beritahu. Kenapa cakap gini? Kenapa khutbah gini? Cara kitab gini? Apa guna wa ba'du? Macam tak ada function kan? Macam tak ada fungsi ya? Kalau tak ada wa ba'du, kalau tak ada and then, kalau tak ada kemudian daripada itu, masih boleh faham juga kan? Ini adalah satu uslub ataupun satu cara bercakap yang dimula, yang direka oleh Nabi kita. Orang Arab waktu tu, sebelum diutuskan Nabi, orang Arab tak cakap gini. Dia bercakap terus. Tapi datangnya Nabi, dia tertib. Mula-mula dia akan cakap mukadimah dulu, puji Allah sebagainya, selawat apa semua. Kemudian dia nak cakap isi, dia diselang dengan amma ba'du ataupun wa ba'du. Jadi kalau Nabi sebut amma ba'du ataupun wa ba'du, kita dah tahu dah. Orang waktu tu dah tahu dah. Lepas ni isi dia. Tadi tu mukadimah. Jadi kita pun elok juga kalau amal. Macam nak buat musyarat ke apa ke, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil biasa kan. Wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kemudian dah selawat dah, semua dah. Amma ba'du, maka kita punya musyarat pada hari ni, mana agenda? Bunyi gitu. Ikut cara Nabi, niat nak ikut Nabi, dapat pahala. Apa benda amma ba'du tu? Hantam sajalah. Cakap cara Nabi. Sebab amma ba'du ataupun wa ba'du, dia tak ada makna sangat pun. Macam tak ada apa-apa kan. Dan kemudian daripada itu. Okey? Selepas kita dah habis dah, sekarang kita nak tak perlu sepatutnya. Tapi cara Nabi follow. Wa ba'du. Maka inilah risalah. Wa ba'du fahazihi risalatun. Risalah ni dia ringkas daripada kitab. Kitab dia tebal dan mempunyai macam-macam ilmu dalam tu. Risalah dia nipis dan dia tak komplit. Maksud tak komplit tu, tak komplit semua. Cari bab zakat mungkin tak ada kot dalam ni. Cari bab haji tak ada. Tak kata kitab. Kita tak panggil kitab, kita panggil risalah. Tapi kita nak panggil kitab pun no problem. Tak ada masalah. Melayu punya kitab. Tapi asal ini bukan kitab, ini risalah. Sebab dia nipis je. Dan dia tak komplit dalam ni. Tak komplit. Tak ada semua cabang ilmu, tak ada. Jadi bila macam tu, pengarang ni dia kata aku kata risalah dah lah. Tapi sebenarnya kita letaklah nama apa pun. Kita panggil kitab juga. Dia tak sampai tahap kitab sebab tak komplit. Tak semua cabang ilmu ada. Fahazihi risalah. Inilah satu risalah mukhtasaratun. Mukhtasaratun dia terjemahkan simpan. Yang simpan telah aku aturkan. Yang simpan. Mukhtasar ni dia terjemahkan simpan. Simpan ni maksud dia, mukhtasar ni maksud ringkas. Risalah yang ringkas. Bahasa dulu kot cakap gitu. Simpan ni maksud ringkas.
Sebab bila kita tak faham bahasa lama, kita tengoklah bahasa dia Arab ni, kita tengoklah mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan. Jadi inilah risalah yang ringkas. Orang dulu cakap inilah risalah yang simpan. Gitu okey. Rattabtuha bilisanil jawi. Dia kata apa? Telah aku aturkan akan dia dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu. Kalau kita tengok rattabtuha, telah aku aturkan. Bolehlah kot. Sebenarnya rattabtuha ni kita duk biasa cakap juga ratib. Ratib. Apa ratib? Ratib. Tahu tak ratib kan? Biasa orang Melayu sebut ratib kan? Ratib. Duk ratib kan tu. Duk ulang cakap benda sama. Duk ratib cakap pasal tu. Macam tu. Pasal kahwin, nak kahwin duk ratib cakap pasal nak kahwin. Maksudnya dia ulang-ulang. Ratib macam orang duk berzikir pun kita panggil ratib kan? Itu ratib maksudnya telah aku ratib, telah aku tulis, telah aku susun, boleh juga. Telah aku ratibkan, telah aku aturkan. Bolehlah. Akan dia dengan bahasa Jawi, dengan bahasa Melayu supaya kita boleh faham. Fi bayanil iman, pada menyatakan iman, fi bayanil iman wal Islam, dan Islam, menyatakan iman dan Islam. Dia nak mula dah. Dah nak masuk dah ni. Okey. Yatlubu man la tas'uni mukhalafutuhu fa'ajibtuhu lidzalika ma'a taqsiri wa muqassiri musta'inan fi dzalika bi khaliq kulli syai'in raja'an bihi an-najata yaumaddin. Artinya, dengan pinta orang yang tiada meluas, Allah bahasanya. Okey, dengan pinta orang yang tiada meluaskan akan daku. Macam mana nak faham ni? Tiada meluaskan. Orang dulu cakap gitu. Dengan pinta seseorang telah minta. Orang yang minta tu, orang yang minta dia, okey, dengan pinta orang telah minta dia, okey, minta apa tak beritahu lagi, yang tiada meluaskan akan daku. Tengok bahasa Arab dia, man la tas'uni mukhalafutuhu, aku tak boleh nak mukhalafah, aku tak boleh nak mukhalafah, aku tak boleh nak aku tak boleh nak tolak. Mukhalafah ni kan tak sama, nak tolak. Aku tak boleh nak tolak. Itu maksud dia. Aku tak tergamak nak tolak. Aku tak sanggup nak tolak. Itu maksud tiada meluaskan. Ada orang minta, permintaan orang tu tak tiada meluaskan akan daku. Aku tak sanggup, aku tak tergamak nak tolak. Tak beritahu lagi nak apa benda. Cuma dia beritahu ada orang minta dan dia tak tergamak. Bahasa dulu kan, tiada meluas akan daku. Tak tergamak aku, tak sanggup aku nak tolak. Oleh menyalahkan akan dia pada pintanya. Menyalahkan ni bukan salahkan dia. Maksudnya dia minta macam ni, aku tak tergamak nak dia minta macam ni, nak bagi yang lain. Atau tak nak ikut dia, tak boleh, aku tak nak buat, tak tergamak. Tu maksudnya tiada meluas akan daku oleh menyalahkan akan dia pada pintanya. Dia minta macam ni, tak tergamak aku nak tolak. Dia minta macam ni, tak tergamak aku nak cakap tak boleh lah, sorry lah, tak tergamak. Oleh menyalahkan akan dia pada pintanya. Maka aku perkenan bagi pinta tu, aku buatlah juga. Aku buat juga, aku perkenankanlah. Perkenankan apa? Buat apa? Buat apa ni? Dia tak ya Allah, dia tak beritahu lagi ni. Orang dulu cakap gitu lah, bunga dia tu. Itulah seni. Itulah seni baca cerita ni. Tak beritahu lagi. Datang-datang, itulah seni dia. Okey. Dia tak beritahu lagi, tapi dia perkenan, dia buat jugalah. Dah ada orang minta tak tergamak nak tolak. Tak apalah, aku buat juga. Aku perkenankan juga pinta itu. Padahal tak beritahu lagi ni. Padahal serta sedikit ilmu aku. Aku ni tak ada ilmu pun. Kata pengarang, kalam tawaddu' lah ni. Pengarang ni tawaddu', merendah diri. Nampak orang dulu tak berani nak tegur, tak berani suka-suka hati nak cakap dia tu ada banyak ilmu atau nak tegur orang. Beza orang sekarang. Orang sekarang lain dengan dia,
berani tegur tambah media sosial kan. Allah. Lain dengan dia faham je. Terus. Orang dulu, aku tak berani lah, hai. Aku tak ada ilmu. Itulah beza kita dengan dia. Dia kata dia tak ada ilmu, padahal serta sedikit ilmu aku. Maknanya orang minta dia buat sesuatu. Orang minta kita komen sikit video ni, komen sikit ni, komen sikit orang ni, komen sikit ustaz ni. Kita orang minta, ambil. Dengan yang kita tahu tak sama dengan dia, kita pun bagi tahu. Oh, berani kita menyalahkan orang, berani kita. Orang dulu tak, dia kata aku tak kerti dulu, sikit ilmu aku, padahal nak karang kitab ni. Dan lagi aku di dalam berbuat dosa. Nampak? Aku ni pula jenis orang buat dosa. Bila dia orang buat dosa, bila dia sedar dia orang buat dosa, dia pendosa, orang minta dia buat sesuatu, kalau dia buat pun mesti dia buat tu, cara dia buat tu dengan nada insaf. Bukan nada, mesti insaf. Cara dia tu, aku ni banyak dosa, aku ni tak ada amal, aku ni ilmu sikit, aku ni banyak dosa, tapi kau suruh aku buat juga, aku buat lah. Kan lain tu. Tapi kadang-kadang kalau dia tak sedar dia ni tu pendosa, dia akan, masa dia bagi komen tu, macam dia ni memang confirm tak pernah buat dosa. Maksum cara dia cakap. Sebab tu kalau kita dalam menegur apa-apa pun, biar nada tu nada insaf, bukan nada menyalahkan ke, menghina ke, beri gelaran, menggelar-gelar kan. Tegur tu nada tu insaf. Macam mana nak tegur tu dengan nada insaf? Kita kena kata kita ni tak ada ilmu, kita ni tak ada amal, dan kita ni banyak buat dosa. Maka tegur macam mana? Lain. Kalau orang buat salah, kita ni pun buat salah, kita rasa aku ni buat salah, orang buat salah, kita akan cakap tak tepat, salah tu. Cara kita cakap pun lain. Tapi kalau kita tak terasa kita ni pendosa, kita terasa kita ni pula banyak ilmu, tegur dia depan-depan orang. Hati-hati dengan media sosial. Fitnah tu, fitnah, dajjal tu, dajjal tu. Tak boleh, hati-hati. Kalau nak tegur pun biar ayat tu insaf. Kita baca tu, orang baca, orang kata dia bukan nak tegur, tapi dia nampak ayat dia tu, dia insaf. Nada tu nada insaf, bukan nada tu nada menyalahkan. Dan aku lagi di dalam berbuat dosa. Dia kata aku duk tengah buat dosa ni. Orang yang sedang buat dosa, dia tak berani membicarakan tentang dosa orang. Kalau dia bicara juga pun slow-slow gitu-gitu aja. Tak berapa nak salahkan sangat, sebab dia sedang buat dosa. Dan itu yang kita kena ada rasa dalam hati kita. Sebab kita sentiasa mengharapkan pengampunan Allah dekat kita. Tiba-tiba kita tengok orang yang kita kata orang tu berdosa, orang tu salah, sedang kita pun sedar aku perlukan pengampunan Allah sebab aku banyak dosa. Tiba-tiba kita tengok dosa orang, dia tengok salah orang, kita takkan berani cakap lebih-lebih. Sebab aku pun sedang mengharap pengampunan Allah. Mesti dia pun mengharap pengampunan Allah. Jadi dia salah. Macam mana nak cakap? Kalau nak cakap juga, nada dia mesti nada insaf. Senang je kita nak tahu bab tu. Hal keadaan, sambung lagi. Dia tak beritahu lagi minta apa ni. Hal keadaan, aku minta tolong pada yang demikian itu, yang orang suruh aku buat ni, tak cakap lagi. Aku minta tolong dengan siapa? Dengan Tuhan yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Aku minta tolong dengan Allah. Aku minta tolong dengan Allah. Sebab ada orang minta aku buat, aku ni banyak dosa. Aku ni tak ada ilmu, aku buat jugalah. Tapi time-time aku buat ni, aku minta tolong pada Tuhan, pada Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu, kerana aku harap dengan dia akan kelepasan daripada susah hari balasan. Bimbang aku nak tulis ni, bimbang. Dengan harap-harap Allah lepaskan aku dekat akhirat nanti. Nak tulis ni. Allah tawaduk sungguh. Ya Allah. Wasammaituha minhajas salam, dan aku namakan, sekarang kitab baru bagi tahu, dan aku namakan kitab itu minhajas salam, iaitu minhaj as-salam. Minhaj ni jalan, minhaj ni manhaj, dah jadi bahasa Melayu lah kot. Manhaj kan, jalan. Salam tu selamat lah, selamat sejahtera. Jadi minhajus salam, jalan kesejahteraan. Kalau dia terjemahkan apa? Jalan keselamatan, boleh lah.
Bolehlah. Jalan kesejahteraan, jalan keselamatan. Tak habis lagi, sambung lagi. Fi tafsili ma yata'allaku bil imani wal Islam. Pada menyatakan tafsil barang yang bergantung dengan iman dan Islam. Tafsil ni huraian. Minhajus Salam, kitab yang aku nak karang, yang orang minta aku tolong karang ni, menyatakan tentang huraian yang bergantung dengan iman dan Islam. Okey. Yang bergantung tu yang berkait dengan iman dan Islam, boleh juga. Okey. Rajian minallahi an yanfa'a bihi ibadahul ammata wa an yakuna khalisan liwajhihil karim wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Artinya, hal keadaan aku mengharap-harapkan, yang karang-karang orang suruh ni, aku mengharap-harapkan daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat dengan dia akan segala hambanya. Minta-minta lah kitab yang aku karang ni akan dapat manfaat bagi orang yang baca, yang awam, kita lah semua ni. Dan aku harap-harap lagi bahawa keadaannya bersih suci bagi zatnya yang amat murah. Aku harap-harapnya kitab aku ni bersih suci bagi zatnya yang amat murah. Bila membicarakan tentang ketuhanan, aku harapkan semuanya suci. Maksudnya tak ada pun yang mengotorkan Allah. Contohnya tiba-tiba ada ayat yang mengatakan seolah-olah Allah tu tak berilmu ke. Dia tak kata gitu, bimbang takut orang faham gitu. Nak sucikan semua. Bila dia ada apa-apa perkataan, bimbang takut orang faham dengan perkataan dia tu menyatakan Allah tu macam bertempat ke. Dia bimbang takut tu, dia kata suci semua. Dia harap-harapkan bersih suci bagi zatnya yang amat murah. Yang amat pemurah lah maksud sekarang. Zatnya yang amat pemurah. Yang amat pemurah. Dan tiada aku peroleh, ni ayat Quran ni sebenarnya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ni ayat Quran ni. Ni ayat kata-kata Nabi Syuaib, surah Hud ni. Apa maksud dia? Tidak aku peroleh petunjuk melainkan dengan pertolongan Allah, atasnya jua aku berserah dan kepadanya aku kembali. Ini adalah ayat Quran. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud, perkataan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib apabila dia nak berdakwah, dia kata aku buat sedaya upaya aku dan tiada aku beroleh taufik untuk menjayakannya. Wa ma taufiqi, aku tak dapat taufik pun untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Allah bagi taufik. Kepadanya jualah aku berserah dan kepadanya lah aku kembali. Jadi sekarang ni kalau kita tengok wa ma taufiqi, kalau kata atasnya jua aku berserah, ataupun tiada aku peroleh petunjuk. Petunjuk tu taufik lah. Kekuatan. Petunjuk tu kekuatan. Hidayah tu kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu dia panggil hidayah. Kadang-kadang yang benar tu kita nampak salah, yang salah kita nampak benar. Sama juga media sosial sekarang, memang kadang-kadang kita tengok macam salah je. Rupanya ada orang buat sesuatu lah, edit ke apa ke. Kadang-kadang tengok macam betul je, sebenarnya salah, bohong. Jadi kita minta Allah beri kita hidayah, iaitu Allah bagi kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah. Biar kita nampak gitu. Dan lepas pada tu, bila kita nampak yang benar itu benar, yang salah itu salah, lepas kita dah nampak, kita minta Allah untuk dorongkan kita, kuatkan kita untuk buat yang benar, pergi ke arah kebenaran dan menjauhi kesalahan tadi. Itu yang kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kau nampakkanlah aku yang hak tu hak, yang benar itu benar. Ayat doa ni banyakkan ulang pada zaman sekarang. Sebab zaman sekarang kita sampai tak boleh nak beza dah.
Yang mana betul, yang mana salah? Oh, cukup dah masa. Yang mana betul, yang mana salah? Kita tak boleh beza dah kadang-kadang. Kadang-kadang yang betul, tiba-tiba orang duk cakap tak betul. Kadang-kadang nampak macam tak betul, rupanya dia betul, dia kena fitnah. Maka banyakkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang betul itu betul, dan bantu aku untuk follow betul tu. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang betul itu betul. Itu hidayah. Tunjuk aja baru nampak. Dan kau bantu aku untuk pergi ke arah kebenaran tadi. Itu taufik. Maksud taufik ni nak minta kekuatan. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, tunjukkan aku yang batil, yang salah itu salah. Biar nampak salah tu, mata aku nampak salah, ya Allah. Jangan salah tapi nampak macam betul pula. Tak nak, ya Allah. Okey? Warzuqna tinabah. Dan kau bantu aku untuk jauhi. Itu nak jauh tu dia panggil taufik. Kekuatan tu. Jadi kita nak hidayah dan nak taufik. Dengan kita ada hidayah saja, tak ada taufik, kita nampak yang benar tu benar, tapi tak boleh buat. Tak boleh buat. Ramai orang gitu. Semayang wajib, kenapa tak buat? Tak mampulah, tak tahu seru lah, macam-macam ayat-ayat dia. Dia nampak dia ada hidayah, tapi tak ada taufik. Ada orang ada taufik, tak ada hidayah. Maksudnya kuat, beramal, semayang, tapi hidayah tak ada. Maksud apa? Semua salah. Buat ibadah bukan main. Bertobat, baca Quran. Oh, gila punya baca Quran. Semain tahajud. Banyaknya taufik, kuatnya taufik. Tapi masa umur 15 tahun tinggal semayang tak kotak. Duk sibuk dengan tahajud. Dia tak nampak, tak ada hidayah. Dia nampak apabila nak bertobat, banyakkan baca Quran, banyakkan tahajud, banyakkan berzikir. Sedangkan itu bukan kebenarannya. Bukan kata jangan buat, itu bukan kebenaran. Nak bertobat, sempurnakan rukun-rukun taubat. Antaranya kalau ada tinggal dulu, qada. Bukan kita tahajud. Tahajud sunat. Qada dulu, qada semayang. Nampak? Dia ada taufik tapi tak ada hidayah. Kita nak dua-dua, taufik dan hidayah. Kita tak nak taufik saja, kita tak nak hidayah saja. Kita nak taufik dan hidayah. Sebab tu kita minta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Okey? Nak berhenti kat mana? Betapa kiranya kaifa wa huwa alladhi awjada kulla syai'in la syarika lahu wa lahu ma fis sama wa ma fil ardi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Kita berhenti kat situ. Betapa kiranya padahal ialah, ia tu Allah tu maksudnya. Bukan ialah yang tu. Ialah tu, ia tu Allah lah. Sebab ada ialah ni, ada ialah yang ialah tu kan. Ini bukan ialah, ia tu Allah. Menjadikan tiap-tiap sesuatu. Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu, tiada syirik bagi Allah. Dan baginya barang yang dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Semua hak milik Allah. Apa yang dikehendakinya akan adanya, apa yang Allah nak akan jadi. Maka ada barang yang tiada kehendakinya ada, maka tidak diperoleh akan dia. Apa yang Allah nak pasti jadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti akan tak jadi. Allah nak perkara tu ada. Allah nak perkara tu tak ada. Itu muqaddimah. Hari ni muqaddimah je. Habis. I'lam. Barulah masuk isi. I'lam, ketahui olehmu bahawanya wajib atas tiap-tiap daripada sekalian nak mukallaf, yakni yang diberatkan oleh syarak, lelaki dan perempuan, merdeka dan sahaya, orang bahawa mengetahui akan sekalian rukun Islam. Belajar balik rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian masuk sifat yang wajib bagi Allah wujud dan baqa secara ringkas. Fardhu ain. Wallahu a'lam. Saya ada satu kelas lagi sebenarnya ni 9.30. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.